Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sadaqallahul Azim. Dahulu telah kita bahaskan firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan di atas kita untuk membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat dalam solat kita. Kerana itulah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fima rawahu al-Bukhari, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sah semayang itu jikalau tidak dimulakan dengan Ummul Kitab, tidak dimulakan dengan Fatihah Ummul Kitab. Dan dalam surah Al-Fatihah, seperti mana yang kita maklum, yang disebut oleh Imam Musabban rahmatullahi alaih, bahawasanya segala kitab-kitab langit itu terkandung isi dan mafhumnya dalam surah Al-Fatihah, Al-Quranul Karim. Dan seluruh Al-Quranul Karim terdapat isinya itu dapat dibelah dan didapat dalam suratul Fatihah. Dan semua surah Al-Fatihah dapat di dalam basmalah, dan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, segalanya ada pada titik permulaan ba yang ditulis. Maka ini menunjukkan kepada kebesaran kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sebut Al-Quran, la ya'tihil batil, tidak datanglah kepada Quran itu batil daripada hadapan ataupun pihak belakang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan Al-Fatihah dengan nama-nama yang mulia, yang kita dah sebut dah bahawasanya Asma'ullahil Husna, nama Allah yang indah itu, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu Asma'ul Husna, ada yang bersebut, ada yang bersifat dengan Asma'u Jamal, dan ada juga yang bersifat dengan Asma'u Jalal. Dengan makna kata, nama Allah ada kalanya menjadi harapan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, menjadi harapan bagi orang-orang yang ingin taubat kepada Allah Ta'ala, menjadi sebuah harapan. Itulah disebut sebagai Asma'u Jamal, indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nama-namanya. Iaitulah seumpama As-Sabur, yang bersabar dengan hambanya, yang tidak mengazab sekaligus. Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang memberikan nikmat yang halus-halus kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ikhtassu bi rahmatihi man yasha. Tuhan nak beri pada Tuhan yang orang yang Tuhan nak kehendaki. Bermakna kata, bila mana orang itu nak taubat kepada Allah Ta'ala, maka dia melihat kepada indahnya nama Allah, maka dia tidak putus asa daripada rahmat Allah. Kerana dia melihat, jikalau Fir'aun itu, Allah Ta'ala memujuk Fir'aun dengan menghantar dua orang Nabi, lagi pula Rasul Musa wa Harun, dan Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebut kepada Fir'aun, wahai Musa wa Harun, kepada Fir'aun dengan sebutan yang lemah lembut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara bil mau'izah, dengan apa, pengajaran al-hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalahlah, berbahaslah olehmu ya Muhammad dengan puak-puak musyriki Mekah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Menunjukkan kepada apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diibarahkan dengan Asma'u Jamal. Indahnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang-orang yang melakukan maksiat untuk bertobat. Namun jangan dilupakan, bagi Allah Ta'ala itu ialah Asma'u Jalal, nama yang bersifat dengan kemegahan, yang mana bila mana orang itu ingin melakukan maksiat, maka dia akan takut daripada melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana Allah ialah Tuhan yang mengazab di atas perbuatan-perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila gulung langit dan bumi, lalu Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan siapa yang punya? Tuhan bersifat dengan sifat jalalah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyebut, anal malik anad dayyan, akulah yang menguasai, anad dayyan, akulah Tuhan yang membalas. Di manakah Qarun, mana Haman, mana Fir'aun? Tak ada. Hanya apa yang ada dengan hakiki pada waktu tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menggunakan
namanya Jamalin wa Jalal dalam suratul Fatihah yang kita baca hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah, lembutnya Allah Ta'ala bila berbicara. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sebab itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyuruh kita baca Quran dan menghayati Quran, dan Nabi suruh kita menangis. Menangis dengan makna mengalirkan air mata membacakan Al-Quran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut, fa illam tabku fatabaku. Jikalau kamu tak boleh nak menangis kerana hati ni kerah, baca Quran tak rasa apa. Baca Quran tak rasa apa. Ada baca Quran duk kira betul ke tak tajwid. Alhamdulillah kalau bahasan tajwid. Tetapi tak pernah mengambil tahu tentang isi ayat Quran lalu dibacakan sahaja. Baca, tak pernah terdetik di hatinya untuk mengetahui apakah maksud yang tersirat dalam suratul Fatihah ataupun Al-Quranul Karim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, hendaklah kamu membaca Quran dan hendaklah menangisi kamu di atas bacaan Quran tersebut kerana menghayati atas firman-firman Allah Ta'ala. Jikalau tidak mampu untuk menangis, tak mampu teriak, tak mampu nak menangis di atas baca Quran, fatabaku, dengan tabaka ala wazni tafa'al, tajahal. Apa maksudnya? Jahila, tidak tahu. Tajahala, buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu. Kalau baka menangis, tabaka, buat-buat nangis. Kalau kamu tak boleh nak menangis bila kamu baca Quran kerana hati kamu dah bersangatan keras, maka buatlah kamu tu seolah-olah menangis. Supaya apa? Ajar hati itu lembut juga dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia terdetik hati dia untuk masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak terdetik hatinya itu untuk masuk Islam, melainkan ketika membaca ayat suci Al-Quran, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Quran kepada kamu untuk kamu menjadi daripada kalangan orang yang celaka. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran sebagai sa'adatan lid-darain, sebagai kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bukan Quran itu diturunkan untuk menjadi malapetaka untuk kita. Tak. Kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita kepada Al-Quranul Karim dengan memulakan dengan nama Allah yang bersifat dengan Jamalin, indah. Maka orang yang bila baca, dia akan rasa tertarik untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah, bila Allah kasih, Allah beri. Moga-moga aku daripada kalangan orang yang diberi. Lalu kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bila dapat nikmat tersebut hendaklah disyukuri seperti mana yang kita sebut dahulu secara panjang lebar. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah rabbil alamin, kembali kepada Jalalin, makna megahnya Allah Ta'ala. Kamu bukan menyembah Tuhan yang tiada apa, tapi Tuhan yang memiliki sekalian alam, semua di bawah aku. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, Tuhan yang mana mengerasi, yang mana berkuasa atas sekalian perkara, atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pujuk pula dengan kata firman Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kamu tahu bahawasanya aku ni memiliki segala sesuatu, maka jangan lupa aku tetap bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan ulang 2 kali. Kerana apa? Kerana menunjukkan bahawasanya wa rahmatuhu arja indana min a'malina. Rahmat Tuhan itu lebih kita harap berbanding amalan kita, dan rahmat Tuhan itu ialah diharap mengatasi daripada murka Allah Ta'ala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati sabaqat ghadabi kama fil hadits syarifil qudsi, dan bermula rahmatku mengatasi kemurkaanku.
Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah azab akan seorang hamba, bermakna bahawasanya hamba tersebut berada di dalam keadaan yang sangat-sangat teruk, sangat-sangat jahat, sangat-sangat binasa daripada Allah Ta'ala. Kerana sebelum daripada datangnya murka Allah Ta'ala, rahmat Tuhan ni datang turun bercucuran atas hamba tersebut. Kerana warahmati, dan rahmatku sabaqat, mendahului ghadabi, akan kemurkaanku. Maka orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya orang itu telah diberikan pancaran rahmat, namun dia tidak menilik dan melihat kepada rahmat tersebut, maka terus ke dalam maksiat. Maka bila mana berada dalam maksiat, maka Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebenarnya dia menyangka dia lepas daripada kita, tetapi dia tidak lepas. Sebenarnya ia orang yang melakukan maksiat, sedangkan tidak tilik kepada rahmatku, tidak tilik kepada kasihku, tidak tilik kepada kebaikan yang berada padaku, maka dia memandang ringan kepada semua perkara. Sebenarnya dia sedang naik tangga, darj istidraj. Naik tangga macam mana? Iaitulah naik tangga setinggi-tingginya, di hujung tidak ada lagi tangga. Maka bila naik tangga, naik tangga sampai hujung sekali, pijak, gamakkan ada tangga lagi, pijak-pijak jatuh, bum ke bawah. Itulah Fir'aun. Fir'aun di mana dia berada ketika mana di istidraj. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Tuan-tuan, dalam hikayat dan riwayat menyebutkan Iblis dengar tu terkejut. Iblis ni jahat dah. Jahat. Tahulah, segala orang-orang yang beriman, semua ni disesatkan oleh Iblis. Semua di akhirat nanti cari siapa? Cari Iblis. Bila tu dalam neraka nanti, semua pakat kejar Iblis. Pasal apa? Semua salahkan Iblis. Iblis lalu bangun, dia berkhutbah dalam neraka, berkhutbah. Dia kata, ana bari'un minkum inni akhafullah rabbal alamin. Ni saya tak pernah suruh dan paksa kamu ikut saya, tetapi saya cuma bisik je. Bisik je. Hari ni kamu dan aku tiada kena mengena. Salah mumu, salah kuku. Aku takut Allah tak. Ni kata Iblis jahat kata tu. Tetapi bila mana dengar Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang sangat besar, sangat tinggi, terkejut Iblis. Kata Fir'aun punya tendangan dia ni. Tapi bila kita tengok Fir'aun sebelum sekejap daripada dia nak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aghraqna, Tuhan nak bagi dia tenggelam, sebelum daripada itu dia ialah orang yang mempunyai ketinggian yang paling besar, iaitulah menjadi raja. Sehingga dikatakan raja yang memiliki kebanyakan daripada dunia. Kerana raja dunia ni, kata setengah riwayat hikayat, iaitulah pernah dimiliki dunia secara keseluruhan ataupun kebanyakan dimiliki oleh siapa? Oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan dimiliki juga oleh Zulqarnain, lelaki yang saleh namanya Zulqarnain, waqila nabi, dan kata qil itu nabi, dan pernah dimiliki oleh Namrud, dan pernah dimiliki oleh Fir'aun, dan pernah juga akhir nanti akan dikelilingi oleh Al-Masihud Dajjal, dan kemudian akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Syahid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka tidaklah orang itu diazab, melainkan apabila telah jatuh atasnya hukum keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana orang kita panggil berat dah. Berat sangat tu. Faham tak? Makna kata buh di telinga dia macam-macam, tapi tak payah. Abu Jahal tengok segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Jahal?
sehampir kesemua, hatta melihat kepada sebesar-besar akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Quranil Karim, selepas Quran Karim, iaitu insyiqaqul qamar, terbelah bulan. Nampak Nabi ambil bulan buh dalam poket pula, dia tengok, tapi dia kata ini masih lagi sihir. Berat dah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bila murka di atas hamba-Nya dengan murka yang setelah daripada rahmat Allah taala, maka murka itu seolah-olahnya pintu taubat telah tertutup. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni semua buat dosa, tak ada yang tak buat dosa. Maka dosa kita tu hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai waj'al dzunubana dzunubal mustaghfirin. Jadikanlah dosa kami ya Allah dosa orang-orang yang memohon keampunan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, sesiapa yang beristighfar daripada dosa yang mereka lakukan, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkanlah hadis, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tak pernah memiliki dosa. Bermakna tuan-tuan, kalau orang tu taubat nasuha, seolah-olah tak pernah buat dosa. Makna dibuka catatan amalan, tidak ada dosa. Kerana apa? Telah dipadam. Padam dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan, Nabi kita ajar satu solat. Solat tu dipanggil sebagai solatut taubah. Ni sampinganlah. Belum kita masuk sambung lagi tafsir. Al-Imam Abu Dawud dan At-Tayalisi akhraja fi musnadihi, mengeluarkan daripada musnadnya bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, fima yarwihi sayyiduna Ali karamallahu wajhah an Abi Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yudhnibu dhanba thumma yusalli rak'atain thumma astaghfirullah azza wa jalla illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidaklah seorang hamba itu, ma min 'abdin yudhnibu dhanba, tak adalah oleh seorang hamba tu bila buat dosa. Semua kita buat dosa, tak ada lagi orang tak buat dosa. Kerana itu tuan-tuan, kita minta Tuhan tutup aib kita. Tak adalah seorang itu bila mana melakukan dosa, thumma, kemudian yusalli raka'atain, kemudian mayang 2 rakaat. Yang ini disebut sebagai salat sunnatut taubah. Thumma, selepas daripada salatut taubah, yastaghfirillah azza wa jalla, kemudian memohon ampun kepada Allah, illa ghufiralah. Kalau mengaji nahwu panggil adatu hasr. Apa dia? Pasti Allah ampun dosa dia. Maka itu tuan-tuan, kalau kita ada peluang, jangan kata itu, kena ada masa. Kena ada masa kita lakukan solat yang disebut sebagai salatut taubah. Cara dia macam mana? Cara dia yang diajarkan oleh para ulama dalam hadis sebut yusalli raka'atain, mayang 2 rakaat. Cara dia semayang macam biasa. Kita semayang, angkat takbir, niat usalli sunnatat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah. Kemudian baca iftitah, kemudian baca bismillah sampai habislah surah Fatihah. Sampai habis surah Fatihah, habis daripada surah Fatihah, bacalah ayat-ayat yang tertentu. Ayat apa? Ikutlah apa-apa ayat surah lazim. Bagilah satu contoh. Baik, contohnya kita baca pada rakaat pertama surah Fatihah dan juga ayat kursi.
Rakaat pertama. Contoh, kita nak pilih ayat apa? Terserah. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma yusalli raka'atain. Mayang 2 rakaat. Yang penting apa? 2 rakaat. Kemudian selepas daripada tu rakaat kedua baca Al-Fatihah, kemudian surah yang kita nak. Contohnya surah apa? Contohnya surah Al-Ikhlas. Yang tu yang selalu orang duk buat. Ayat kursi Al-Ikhlas. Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kemudian habis itu salat sampai kepada sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Sujud terakhir itulah. Yang ni dalam satu kitab. Nama kitab dia 75 amalan solat sunat. Ditulis oleh seorang doktor. Saya tak ingat. Tapi dalam tu dia sebut, bacalah tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, iaitulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Perbanyakkan bacaan ini, kerana inilah, dengan tasbih inilah diangkat maqam Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Semua kita maklum Nabi Allah Yunus berdakwah, kemudian Nabi Yunus keluar daripada kampung tersebut, kemudian naik perahu, tinggalkan kaumnya. Tinggal kaum. Kerana apa? Kerana Nabi Yunus menyangka Allah suruh tubik dah daripada kampung ni, pasal nak azab dah, padahal Tuhan tak bagi izin lagi. Maka bila Nabi Allah Yunus naik kapal, kemudian nak turun, azab di atas puak-puak Nabi Allah Yunus. Puak-puak Nabi Yunus buka doa belakang, ya Allah, kalau mari semula Nabi Yunus, kami akan bertaubat. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala belakang, kasih belakang. Bila dengar saja kata nak taubat, jikalau dikembalikan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, maka Tuhan berhenti daripada mengazab mereka. Stop lala tu. Adapun kisah Nabi Allah Yunus di atas perahu, di atas kapal tersebut, yang kita maklum buat undian, kerana kapal tu bergolok, kena buang muatan, kemudian akhir sekali kena buang orang. Bila nak buang orang tu, buat undian, kena di atas nama Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, maka dibaling Nabi Allah Yunus dari atas kapal, ditelan oleh ikan hut. Faltaqamahul hut. Apa dia hut tu? Iaitulah ikan nun, wazan nun. Ikan nun yang kita kenal dengan ikan yang paling besar ketika itu. Macam ikan paus, macam ikan paus. Paling besar dah. Bila Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasallam duduk dalam tu, tidak ada zikir yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus melainkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kerana inilah zikir yang terbaik untuk dihapuskan dosa kita. Apa kena mengena? La ilaha illa anta, ya Allah, sebanyak mana pun dosa aku kepadamu, tapi tetap aku mengakui tiada Tuhan selain kamu. Maka wafil haqiqah, dalam hakikat ini ialah tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada kita mengaku segala dosa yang kita buat, ya Allah, sebanyak mana pun dosa aku kepadamu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kamu. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat dia, apa yang dia sebut? Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Amr bin Al-As, sahabat Nabi, sahabat marra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Sahabat ni apa? Orang yang mana matanya itu diserikan dengan tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum adat wajib syurga bagi orang yang mana beriman dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Amr bin Al-As merintih di akhir hayat? Apa yang dia sebut? Dia sebut, Allahumma innaka amartana
fatarakna wa nahaitana farakibna walakin la ilaha illa anta. Hei Tuhan, Amr bin al-As di akhir hayat dia, setelah daripada berjuang dengan Nabi, melakukan segala kebaikan, menjadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat Mesir. Mesir ni cari dia, Amr bin al-As. Apa yang dia merintih di akhir hayat? Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyuruh kami akan beberapa perkara dan kami tinggalkan perkara tersebut. Mengaku dengan apa? Kelemahan diri sendiri. Wa nahaitana, dan kamu larang kami ya Allah daripada banyak perkara. Farakibna, tetap kami buat juga dosa ya Allah. Tuhan suruh langgar, tak, Tuhan suruh tinggal, Tuhan larang pun langgar. Tetapi apa yang disebut oleh Amr bin al-As, walakin, tetapi, istidrak, tetapi ya Allah, jahat mana pun aku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan kamu. Bermaksud ya Allah, aku ini muslimun muwahhid, aku ini ialah orang Islam yang mentauhidkan akan kamu. Maka inilah yang dibacakan oleh Nabi Allah Yunus dalam sujud dalam perut ikan, la ilaha illa anta, sebanyak mana pun dosaku padamu ya Allah, tetapi Engkau tetap aku tauhidkan, tiada duanya. Kemudian menyebut subhanak, maha suci kamu ya Allah. Apa nama maha suci kamu ya Allah? yakni sesungguhnya aku ini penuh dengan segala keaiban, tetapi kamu tanazzahta an jami'in naqaisi wal uyub. Subhanak, maha suci Allah yang kita sebut subhanallah alhamdulillah. Apa maksud maha suci Allah? Tiada sebarang keaiban bagi Allah. Maka ya Allah, aku mengaku dengan segala keaiban dan aku i'tiraf kamu bersih dan tiada sebarang keaiban, dan akulah inni, sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, daripada orang yang menzalimi diri sendiri. Bermaksud dosa yang aku buat sebenarnya akibat akan kembali kepadaku, bukan kembali kepadamu. Kalau kita pekerja kita melakukan masalah, kita majikan, pekerja kita buat masalah, buat halal bala, yang kena mudarat bukan dia saja, tapi juga diri kita sebagai ketua, kena juga lingkup bisnes-bisnes kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, perbuatan dosa yang kita buat ialah untuk diri kita, tidak kembali mudarat kepada Allah. Maka inni kuntu minaz zalimin, aku daripada orang yang menzalimi, ai anfusahum, menzalimi yakni menzalimi akan diri sendiri. Itulah maksud zikir yang terbaik untuk dibacakan untuk menzahirkan taubat kita kepada Allah. Mana? Dibaca ketika melakukan dosa, selepas melakukan dosa lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Diulang dengan beberapa bilangan yang kita nak. Berapa pun boleh, berapa yang kita nak, mudah-mudah kira kata, bacalah sekadar yang kita nak. Contohnya 40 kali baca. Kerana apa? Kerana ada zikir yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetapkan bilangan. Contohnya zikir lepas sembahyang, 33 33 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Kemudian dicukupkan dengan satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mutammimul mi'ah. Tapi ada zikir lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita ala majalin wasi'. Buat setakat mana kamu nak buat, seperti selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berapa banyak pun sallu alaihi. Nak selawat berapa, 2 juta 3 juta. Orang Indon kata capek lidah, sampai letih lidah. Itulah lidah kita untuk membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada kita melakukan solat taubat, macam saya sebut 2 rakaat,
seperti semayang biasa, cumanya terbaik dibacakan selepas solat sunat taubat, dibacakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang kata, tak boleh baca ni pun tak apa. Bacalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca berkali-kali sebagai satu pengiktirafan tentang dosa kita dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakat-pakat baliklah tu. Tu bagi satu kerja rumah. Saya dengan tuan-tuan sekali, kat kita buat, bukan payah mana pun. Kerana Nabi bagi jaminan. Buat dosa, kemudian lakukan solat, kemudian istighfar. Mana istighfar itu selepas solat. Kerana Nabi SAW sebut thumma yusalli raka'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat, thumma, kemudian apa dia? Kemudian bacalah istighfar. Kalau boleh Sayyidul Istighfar, kalau tak boleh bacalah Astaghfirullahal azim. Tak boleh juga, tak boleh Arab ni kata ni, bacalah bahasa Melayu pun boleh. Kerana ni daripada bab doa. Doa tu apa? Munajat di antara seorang hamba dengan Allah. Yukhatibuhu bima sya. Khitablah Tuhan dengan bahasa apa pun, Tuhan faham belakang. Tu insya-Allah, kerana Nabi bagi jaminan illa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Melainkan kalau buat juga boleh keampunan dosa-dosa yang terdahulu. Bila buat, inilah disebut oleh para ulama taubatan nasuha. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada tajuk asal, tajuk asli kita ialah firmanullah Subhanahu wa Ta'ala maliki yaumiddin. Setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan lemah lembut, Tuhan memperingati kita akan sebuah hari. Hari itu disebut sebagai Yaum Ad-Din. Ad-Din dengan makna al-jaza. Hari agama bukan hari agama. Ad-Din situ bukan makna agama. Ad-Din situ dengan makna pembalasan. Kerana orang Arab kata Ad-Din juga dengan makna kata pembalasan. Sebab tu orang Arab kata kama tudin tudan. Makna apa? Berbalas. Ataupun tudin tudan daripada ad-dain, iaitu ad-dain dengan makna hutang. Kalau kamu berhutang orang, orang pun berhutang kamu. Ad-din ya'ti bi makna al-jaza' wal hisab. Maka maliki yaumiddin ay maliki yaumil hisab. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita hari tersebut? Kerana hari tersebut hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para nabi menyebutkan nafsi-nafsi. Bukankah para nabi-nabi itu memang confirm syurga Allah Ta'ala? Ya benar. Nabi itu maksum, memang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi disebabkan murkanya Allah Ta'ala pada hari tersebut, maka menyebabkan mereka tak ingat lagi, melainkan beberapa perkara yang mereka lakukan lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam ingat makan mana? Makan dulu buah yang Allah larang. Nabi Ibrahim ingat pernah bercakap tauriyah sebanyak 3 kali. Bercakap dak, zahirnya nampak bohong tapi tak bohong. Bukan bohong. Siapa yang pecahkan berhala? Bal fa'alahu kabiruhum haza. Makna apa? Bukan aku yang buat, seolah gitu. Nabi Allah Musa pernah apa? Pernah membunuh orang dengan tidak sengaja. Fawakazahu faqadha alaih. Katok jatuh mati. Semua itu Nabi. Tuan-tuan bayangkan Nabi yang mana itu bukan dosa. Nabi Allah Adam AS makan buah khuldi, adakah itu sebagai dosa yang kita dosa basyari? La. Kerana apa? Allah SWT sebut dalam Quran nisyanan. Makan tu kerana lupa. Makan akan
buah yang Allah larang. Kerana apa? Kerana lupa. Semua kita maklum, kalau buat kerana lupa dosa tak. Wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman. Nabi Allah Ibrahim bukan bercakap bohong, tauriah. Bercakap satu bahasa, kita nak makna lain, orang faham lain. Nabi Allah Musa pun tak sengaja, kerana bukan bunuh pakai pisau, pakai pedang, tolak itu jatuh mati, kerana kuatnya Nabi Musa. Yang itu bukan kesalahan dengan makna dosa, tetapi kerana murkanya Allah Ta'ala pada hari tersebut, menyebabkan mereka melihat akan kesalahan mereka yang itu sahaja, sampai mereka kata apa? Nafsi, nafsi. Tuan-tuan bayangkan, yang Nabi, yang lagi pula maksum, lagi pula kesalahannya itu bukan dosa, lagi pula satu ataupun dua je kesalahan. Yang kita ni tuan-tuan, lailan wa nahara, pagi, petang, malam, dosa saja. Bagaimana kita nak menghadap akan hari tersebut? Bagaimana kita nak menghadap hari yang Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, lam yaghdab rabbi ghadaban misla haza. Tuhan tak pernah murka macam Tuhan murka hari ni. Bermaksudnya apa? Hari pembalasan, yaumun asir, hari yang bersangatan, berat dan payah, sehingga orang-orang kafir berada pada padang mahsyar tu mengharap pada Allah Ta'ala hantar selalu kepada neraka. Orang kafir tu minta dah doa Ta'ala, ya Allah, tak mau dah pada mahsyar, letih dah, masuk neraka selalulah. Tak tahan dah ni, masuk neraka selalu. Padahal azab yang ada pada padang mahsyar ialah muqaddimah bagi azab yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak pernah murka. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dengan maksud tiada lagi yang berkuasa pada hari tersebut melainkan aku. Maka tak kala Tuhan murka dengan murka yang tak pernah Tuhan murka, maka tiada siapa pun yang boleh menghampirkan diri kepada Allah melainkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi saja. Kerana apa? Kerana Nabi lah faddalahu ala jami'i man siwah fahuwa syafi'u wal habibu lillah. Nabi je yang disebut sebagai kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud kepada Taala, maka Allah Taala sebut sal tu'ta ya Muhammad. Nak minta apa? Aku akan bagi. Maka ketika itu Nabi sebut ummati ummati. Bermaksudnya tuan-tuan, hari tersebut hari murka Allah Taala, tak ada siapa pun yang boleh menghilangkan kemurkaan Allah Taala melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Tidak boleh dihilangkan murka Allah Taala oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul, walal malaikatul muqarrabun, tidak juga para malaikat. Kerana itulah Allah Taala sebut Maliki Yaumiddin, yang mengerasi dan menguasai hari pembalasan, kerana segalanya akan dibalas pada hari tersebut. Kerana itu kalau kita buat contoh, kalaulah satu orang lelaki bunuh dua orang lelaki, seorang bunuh dua orang, satu bunuh dua. Laki ni bunuh Zaid dan Ammar, Zaidun dan juga Ammar. Maka nak dibunuh balik, masalan Zaid Ammar, yang bunuh siapa? Bakar. Bakrun membunuh Zaid dan Ammar. Maka kalau ikut hukum qisas, hukum qisas ialah Bakar tu kena bunuh ganti balik. Wa man qutila faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Siapa yang kena bunuh, maka ahli keluarga boleh tuntut balik bunuh balah, dipanggil al-qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maka kalau kita buat misalan, satu orang bunuh dua orang, dibunuh balik akan Bakar tersebut, sebenarnya ialah ganti daripada salah seorang. Kalau Zaid dan Bakar dibunuh oleh Zaid dan Ammar dibunuh oleh Bakar, maka dibunuh balik Bakar, bunuh balah. Sebenarnya dibunuh balah itu
ganti daripada salah seorang daripada dua yang terbunuh. Kalau kata nak betul-betul dibunuh balah di atas cara hakiki, maksud kata kena bunuh dua kali baru ganti daripada dua orang. Kerana apa? Kerana Zaid merasakan sakitnya dibunuh, suku Amr merasakan dibunuh pun suku juga, maka dia kena rasa dua-dua. Maka nak merasakan dua-dua tu bukan di dunia, kerana dunia bukan yaum ad-din, bukan hari pembalasan. Di mana hari pembalasan? Yaum ad-din, iaitulah pada hari pada mahsyar, semuanya akan dibalas pada waktu tersebut. Maka dihidupkan akan orang tersebut, dak kemudian dibunuh. Kalau kata bunuh 1000 orang, 1000 kali Allah Ta'ala menghidupkan lalu mematikan dengan dibunuh. Hidup semula sehinggalah menjadikan hari tersebut tiada dizalimi sesiapa pun. La yuzlamu indahu ahadun. Makna apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersifat dengan keadilan pada hari padang mahsyar, sehingga kan Allah berlaku adil. Allah berlaku menzahirkan sifat keadilan tersebut pada hari kiamat, hatta kepada binatang-binatang. Bila orang binatang tu kena azab, tak, kalau kawan ni makan kawan ni, bunuh pakai tanduk, makna kata dia akan dibalas pun dengan cara tanduk. Kalau yang ni sengat kawan ni, hak ni pun sengat kawan ni. Kemudian habis mahkamah binatang, maka Allah Ta'ala jadikan makhluk yang namanya binatang ni akan menjadi debu. Jadi debu. Orang kafir tengok, maka sebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau dulu, dak, kuntu adalah aku ni, turaban ialah debu-debu, tanah-tanah yang mana ditukarkan kepadanya akan mendatang-mendatang. Kalaulah andainya aku ni, ya laitani kuntu turaba, kalaulah moleknya akulah tanah tersebut, akulah binatang tersebut yang mana selesai dah segala urusan-urusan tersebut. Kerana apa? Kerana ketika hari tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan sifat kebesaran Allah Ta'ala yang hakiki. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah daripada kita mengetahui bahawasanya Allah bila bersifat dengan sifat kebesaran Allah Ta'ala, tiada yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala melainkan Allah juga. Kerana itu kita sebut Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami menyembah ya Allah, mengagungkan kebesaranmu, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami memohon pertolongan denganmu daripadamu. Kami memohon pertolongan denganmu ya Allah daripadamu. Apa maksudnya? Yakni kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, daripada murka Allah Ta'ala. Itulah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moga-moga apa yang kita dengar ni memberi manfaat sedikit sebanyak kepada kita untuk melakukan taubah. Melakukan taubat makna mengaku dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sentiasa ingat bahawasanya dunia bukan tempat berbalasan, kerana esok-esok ada lagi, iaitulah tempat yang akan dibalas semua amalan-amalan, sama ada baik ataupun buruk. Dan solat taubat itu sama-sama kita lakukan. Solat taubat ni seorang-seorang lah di rumah, buat seorang-seorang padahal lah di rumah. Kalau kata para ulama, sembahyang sunat afdalnya di mana? Afdalnya di rumah, kerana lebih tertutup. Nak menjerit ke, nak teriak ke, nak menangis ke, boleh belaka. Kerana apa? Kerana barulah jauh daripada riak. Pasal apa? Kita dengan Allah Ta'ala je. Kalau kita main di masjid ni duk jerit tak, orang belakang kata naik syekh dah tu, tak. Maka yang terbaik sembahyang sunat dilakukan di rumah, melainkan sembahyang rawatib ni lah kita boleh buat. Kalau sempat buat di masjid, tak. Kalau tak boleh, tak, kita buat di rumah. Maka sembahyang taubat ni tuan-tuan, buatlah
Kalau boleh buat seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke, selepas kita melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna Allahumma bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.